12 minit. Silakan. Lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2024. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, Tan Sri Speaker, saya ingin merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pelantikan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dan merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah menamatkan perkhidmatan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Sesungguhnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini selaku Ketua Negara ibarat payung kepada negara dan institusi beraja yang merupakan pelengkap kepada Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Tan Sri Speaker, Puan Speaker, sekejap je Tan Sri Speaker. Saya belum sempat nak ucap tahniah kepada Tan Sri Speaker. Harap Tan Sri Speaker dengar kerana telah membuat pilihan baju bentara kita warna Felda. Ini menunjukkan semangat perjuangan Felda dapat dibawa ke Dewan Rakyat ini. Tahniah kepada Parlimen Cerah sangatlah, cerah sangat ni. Dah warna Felda lah ni. Yang Berhormat, saya nak sebut, saya nak teruskan Yang Berhormat. Alhamdulillah kita dapat lihat proses peralihan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berjalan dengan lancar dan sambutan di kalangan rakyat jelas menunjukkan bahawa institusi beraja ini masih terus kekal di hati rakyat. Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tempoh hari adalah satu titah yang ringkas, padat, penuh dengan isi yang tersurat dan juga tersirat. Saya mengambil masa beberapa hari untuk membaca dan melihat respon daripada medsos berkaitan dengan titah baginda, dan saya nyatakan di sini bahawa majoriti rakyat memberikan respon yang sangat positif sambil mengharapkan agar kerajaan dapat menzahirkan pandangan dan hasrat Tuanku Agong itu dalam bentuk dasar negara yang memberikan manfaat kepada rakyat. Teguran Tuanku supaya semua lapisan masyarakat dapat memperkukuhkan perpaduan negara dan tidak memainkan isu 3R, race, religion and royalty, perlulah kita ambil peduli dan ambil serius. Tahniah juga kepada pihak Parlimen, khususnya Tan Sri Speaker, atas pelaksanaan lafaz rukun negara pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat. Walaupun tindakan itu nampak mudah dan kecil, tetapi secara tidak langsung ianya adalah isyarat kepada rakyat bahawa mendukung aspirasi rukun negara itu adalah kewajipan kepada semua, dan sebagai contoh dan teladan maka kita terjemahkan di dalam Dewan yang mulia ini. Puan Yang di-Pertua, pertama saya nak sebut soal yang berkaitan dengan Felda. Saya tidak boleh lari daripada membahaskan isu yang berkaitan dan melanda golongan dan warga peneroka, khususnya bagi kawasan Felda di seluruh negara. Secara keseluruhan, Puan Yang di-Pertua, sejak tahun 1958 dan 1990, kita ada 100 lebih, saya untuk rekod Dewan sekali lagi ya, kita ada lebih 112,000 peneroka di seluruh 317 rancangan di seluruh negara yang mengusahakan hampir 450,000 hektar kawasan ladang peneroka. Kalau kita lihat di peringkat negeri saja, di peringkat negeri 9 saja kita ada 16,000 peneroka di bawah 49 rancangan, menggambarkan betapa peranan besar yang dimain dan disumbangkan oleh golongan peneroka daripada semua lapisan generasi sangat penting dan relevan kepada pembangunan ekonomi, sosial dan juga pembangunan di dalam negara kita.
Jumlah penoka di seluruh negara saja sudah melebihi 100,000 orang, dan kalau kita ambil kira jumlah isi rumah generasi kedua, ketiga dan mungkin ada yang keempat, jumlah itu sudah menjangkau hampir jutaan warga ataupun orang, Puan Speaker. Sebab itu sudah semestinya, saya sebut sekali lagi di dalam Dewan Yang Mulia ini, sudah semestinya fasiliti, keadaan serta keperluan di kalangan masyarakat Felda pada hari ini adalah jauh berbeza daripada apa yang disediakan oleh kerajaan sewaktu awal penubuhan Felda dulu. Bukan bermakna golongan penoka tidak cukup lagi dalam soal urus takbir dan juga pembelaan kerajaan kepada golongan penoka, tetapi pembaharuan dan penaik tarafan dalam soal yang berkaitan dengan kehidupan penoka khususnya bagi golongan generasi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya harus diambil kira dan diberi perhatian. Kalau dulu kerajaan fikir 112 golongan penoka, sekarang kerajaan harus memikirkan jutaan golongan penoka. Kalau saya bercakap dalam soal generasi baru Felda ini, bukan hanya berkisar kepada soal penempatan saja, tetapi soal yang berkaitan dengan kesinambungan dan hala tuju Felda untuk satu jangka masa yang lebih panjang, Puan Yang di-Pertua. Sebab itu saya merasakan sudah sampai masanya kerajaan melihat semula, mengkaji dan mengeluarkan satu blueprint baru untuk Felda secara keseluruhan. Saya dan sudah semestinya apabila bercakap dengan soal Felda, saya tidak boleh lari daripada menyentuh soal Akta Penempatan Berkelompok ataupun GSA yang setelah pun digubal sejak tahun 1960. Saya pernah membangkitkan berkenaan Akta GSA dalam perbahasan saya sewaktu perbahasan bajet 2023, belanjawan 2023 yang lalu. Dan saya ingat, saya catat jawapan daripada Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa pihak kerajaan juga bersetuju bahawa sudah sampai masanya Akta GSA 1960 dipinda buat ketika ini. Yang Berhormat Menteri juga menambah kepada jawapan itu, iaitu Jawatankuasa Khas Penyelarasan Pindaan Akta 530 telah ditubuhkan, yang mana jawatankuasa pemandu yang dipengusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri dan jawatankuasa teknikal dipengusikan oleh Pengarah Besar Felda. Saya difahamkan, Puan Yang di-Pertua, bahawa ahli jawatankuasa terdiri daripada pihak yang berkepentingan, yakni JPM, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Bahagian Kawal Selia Felda, Felda sendiri, FEKRA serta ahli jemputan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan termasuk pihak berkuasa negeri. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah senarai jawatankuasa ini telah dikemaskinikan pasca PRU dan PRN 2023? Kerana sampai hari ini pihak berkuasa negeri masih lagi tidak dijemput dan tidak dilibatkan dalam jawatankuasa penggubalan akta ini. Berdasarkan jawapan yang saya terima juga, dimaklumkan sekarang gerak kerja masih berada di di peringkat pengumpulan isu untuk diteliti sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat. Adakah pihak kerajaan mempunyai timeline dengan izin ataupun garis masa yang telah ditetapkan, dan bilakah pindaan terhadap akta ini akan dibawa untuk dibahaskan di Dewan Rakyat? Lebu. Boleh minta maaf, boleh saya habiskan sekejap ya, minta maaf Kuala Krau ya. Saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya satu sesi libat urus khas bersama dengan ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun bagi 54 kawasan parlimen di seluruh negara dapat diada dan diuruskan segera. Ini kerana ahli parlimen dan adun kawasan tersebut mempunyai dan menjadi tempat rujukan dan pengumpulan masalah warga Felda, dan sudah semestinya mereka mempunyai pandangan yang baik dan mewakili suara masyarakat Felda di kawasan masing-masing. Besar harapan saya dan juga seluruh masyarakat Felda termasuk kepimpinan di Felda, jika pindaan terhadap akta ini dapat dilakukan dengan kadar segera, memandangkan akta ini sudah tidak lagi relevan buat masa ini. Kuala Krau sekejap. Sila. Terima kasih Jalebu, yang saya kira antara yang paling konsisten
tentang menyebut masuk Felda. Cuma sebut tentang GSA tadi. Sedangkan perbincangan untuk menghapuskan GSA itu masih belum berlaku. Tapi apa yang sedang berlaku di tanah rancangan Felda ialah telah bermulanya pengukuran kepada STR yang juga saya kira membabitkan akta GSA juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Kuala Kerau. Masukkan ucapan saya. Dia bukan penghapusan Kuala Kerau, penambahbaikan. Kajian untuk kita gubal balik akta GSA 1960. Kerana Puan Yang Dipertua, banyak perkara yang diperjuangkan oleh penggolongan penoka dan generasi terkini di dalam kawasan Felda, dia tidak boleh meet ataupun dengan izin tak boleh nak masuk dengan akta kita. Sebahagiannya Puan Dipertua, saya sebut perkara kedua, yakni mengikut akta GSA hanya sebuah rumah sahaja, iaitu rumah penoka saja yang dibenarkan dibina atas lot tersebut. Perjuangan daripada golongan generasi muda Felda untuk kerajaan membenarkan supaya dibina lot kedua. Lot ketiga di atas lot pertama ataupun tanah lot pertama yang keluasannya hampir setengah hektar. Puan Yang Dipertua, setengah hektar ni kalau nak ikut-ikut, kalau kita boleh buat banner hampir lebih daripada 4 banglo kecil di dalam atas tanah setengah hektar. Ini bukan satu perkara baru dan perkara pelik, kerana seingat saya dan mengikut rekod saya, pada tahun 2017, Perdana Menteri ketika itu sudah pun mengumumkan kelulusan untuk membina satu lagi unit rumah ataupun lebih daripada satu unit rumah di atas tapak sewaktu melancarkan Hari Peneroka tahun 2017. Maknanya apa, Puan Yang Dipertua? Maknanya itu boleh dilakukan mengikut keadaan dan situasi apabila ianya memerlukan ataupun keadaan memerlukan perubahan sedemikian rupa dilaksanakan di kawasan Felda. Ini bukan soal yang berkaitan tentang pelanggaran syarat atau sebagainya. Pelbagai sesi libat urus antara Felda termasuk kerajaan negeri sebagai pemegang taruh kepada Akta Tanah Kanun Tanah Negara boleh melakukan perbincangan dari masa ke semasa supaya kelulusan untuk membina lot kedua Felda ini dapat diberikan untuk kepentingan golongan generasi kedua, ketiga dan keempat, Puan Yang Dipertua. Jadi kan itu Sila gulung. boleh saya sambung sikit lagi, Puan. Sila gulung. Ya, saya gulung, Puan Yang Dipertua. Kan itu Puan Yang Dipertua je. Mengikut rekod kita 60-70% penoka generasi pertama sudah meninggal dunia. Yang ada sekarang ini hanya generasi pewaris ataupun generasi 1, 2, 3 dan 4. Dan dalam akta juga pemilik ataupun penoka asal ini dikenal sebagai pemilik yang saya dah sebut, dan juga golongan penoka sebagai pentadbir. Ini juga di dalam akta tidak menyebelahi dan juga tidak memberikan kepentingan kepada generasi baru kawasan Felda di dalam akta GSA 1960. Kerana itu Datuk Yang Dipertua, ya kenabatangan nak sambung. Kerana itu Puan Yang Dipertua, oleh kerana gangguan terlalu banyak, saya sambung sedikit lagi Puan Yang Dipertua. Kerana itu sampai masa dan ketikanya kerajaan harus menetap dan buat keputusan supaya akta yang sudah tidak lagi relevan untuk kepentingan masyarakat dan warga Felda ini dapat diberikan penumpuan dan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jelebu menyokong Puan Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu.